أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين، ورزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang pagi ini mengizinkan kita untuk bersama meneruskan pembelajaran kita yang kita adakan setiap hari Isnin hingga Jumaat pagi, selepas solat subuh selama setengah jam, dalam usaha kita untuk memperkasakan kefahaman dan juga kemahirannya. So, kedua-duanya ada sekali lah, ya, kefahaman dan juga kemahiran. Kadang-kadang kita apa, tumpukan kepada kefahaman tanpa kemahiran pun tidak mencukupi, ya. Jadi kefahaman tu bersama dengan kemahiran untuk memantapkan kemahiran. Kita adakan kelas ni pertamanya kita adakan secara digital, maknanya dalam kemahiran kita menggunakan teknologi yang ada sekarang supaya kita dapat berkongsi dengan rakan-rakan kita yang lain walaupun kita tidak ada bersama di satu tempat yang sama, tapi kita masih lagi dapat meneruskan pembelajaran ni. Dan yang keduanya, kita mantapkan lagi pembelajaran kita bukan saja dengan membahaskan isi kandungan Al-Quran secara oral, ya, tetapi kita juga bantukan dengan kemahiran menulis kalimah-kalimah dan ayat-ayat Al-Quran tu, ya. So kita dapati apabila kita selalu berlatih menulis, kita dapati pengenalan kita kepada kalimah akan lebih baik, ya. Dalam pada kita menulis tu, kita juga mengejanya sekali, ya, dan kita akan juga melihat aspek-aspek tajwid juga, ya. Dalam penulisan tu kita akan dapati kita menggunakan tanda-tanda ataupun susun cara huruf-huruf yang digunakan tu, dia juga membabitkan ilmu tajwid, ya. Jadi kita mampatkan pembelajaran kita dengan tajwid, ilmu sorof dan ilmu nahwu tu sekali, supaya kita dapat mengenal kalimah dengan lebih baik, ya, insya-Allah. Okey, hari ini kita akan menghabiskan pembelajaran kita kepada ayat 17 surah Al-Baqarah, di mana dua kalimah yang terakhir di dalam ayat itu ialah la yubsirun, ya, la yubsirun. Allah sudahi ayat itu dengan la yubsirun, hasil daripada tindakan Allah yang kepada mereka-mereka yang munafik, ya, yang mengingkari kebenaran Allah tu. Jadi Allah pertama, Allah zahaballahu binurihim, maknanya Allah
menghilangkan cahaya, ya, cahaya mereka ni. Kemudian Allah tambah lagi watarokahum fi zulumatin, dan Allah tinggalkan mereka ni dalam kegelapan, ya. So hasil daripada dua perkara yang telah berlaku ini menyebabkan mereka dalam keadaan la yubsirun. Nah, itu kita akan uh, kongsikan pagi ini untuk menyudahi uh, isi kandungan ayat ke-17 surah Al-Baqarah ni. InsyaAllah kita kongsikan skrin seperti biasa. Dan kita pergi ke ayat 17 Al-Baqarah menggunakan digital Al-Quran, tafsir dan perkata ni. Kita sudah selesai fi zulumatin, ya, fi zulumatin ialah jar wa majrur. Fi adalah di dalam, zulumatin kegelapan, ya, dan pertalian fi zulumatin adalah jar wa majrur, iaitu satu harfun jafi yang diikuti oleh kalimah isim yang majrur. Majrurnya zulumatin tu ditandakan oleh huruf yang terakhir ta tu yang mengambil baris kasrah. Dalam konteks ni dia mengambil kasratain kerana zulumatin adalah kalimah yang nakirah, ya, yang tidak makrifah, yang umum, yang ditandakan dengan tidak adanya alif lam ta'rifah sebelum zulumatin tu, dan huruf ta yang terakhir tu ditandakan dengan baris kasrah. Itulah tanda kepada mengenalnya i'rab kepada kalimah. Dalam konteks ini zulumatin adalah kalimah yang mengambil i'rab yang majrur, ya. Dan kita sudahi dengan hari ini la yubsirun, ya, iaitu kita tekan la ni dengan cursor mouse laptop ni, dia akan bawa kita kepada paparan untuk kalimah la. So kita lihat sini la, ya, ditandakan dengan lam yang bertasydid, baris atas fathah dan diikuti oleh alif mad. Ya, alif mad tu memanjangkan sebutan huruf la tadi kepada dua harakat, ya. So bertasydidnya lam tu pada asalnya ejaan la tidaklah bertasydid, ya. Kalau menulis la bersendirian dia tidak ada tasydid, tapi bila ditasydid itu menunjukkan dia terlibat dengan hukum tajwid, ya. So kalau kita lihat tekan di clear tu semua, dia akan paparkan ayat tu sekali. Jadi la tu bertasydidnya la tu bila kita menulis tu, kenapa? Kerana berlakunya pertemuan tanwin di dalam huruf ta yang terakhir dalam kalimah sebelumnya zulumatin. Jadi huruf ta yang terakhir itu mengambil tanwin kasratain, baris kasrah yang bertanwin. Jadi dari hukum tajwid, apabila kita membaca ta yang bertanwin bertemu dengan lam, maka berlakulah hukum yang dipanggilkan idgham bila ghunnah, ya, idgham bila ghunnah, ya. Bila menyebut ghain baris atas tu kita sebut ra, bukannya ra, ya. Ada di antara kita masih lagi menyebut idgham, ya. Sebab apa? Dia ikut ejaan Rumi dalam buku-buku lalu tulis idgham dia menggunakan A, ya. So dalam QHS Academy kita ubah sikit supaya kita menyebutnya dengan lebih baik, iaitu idgham, bukannya idgham, ya. Idgham.
Ra, bukannya ra. Idgham bila, bi itu maknanya dengan, lepas tu gunnah. Ya, gunnah bermakna dengung. Ya. So, mungkin kita boleh bantulah sikit dengan menulisnya di leksi logos supaya kita memahami apa yang kita bincangkan. Kita gunakan leksi logos seperti biasa. Ya, so dari aspek tajwid, ya, yang kita sebut idgham bila gunnah, supaya kita mengenal apa sebenarnya yang kita selalu sebut-sebut tu, ya. So macam mana mengeja idgham ialah hamzah qata' yang berkepala alif. Ya. Hamzah qata' ni ada 3 jenis. Ada yang berkepala alif, ada yang ini berkepala alif, ada yang berkaki alif, dan ada hamzah qata' yang tidak berkaki. Ya, itu 3 jenis. So idgham ialah hamzah qata' tadi, lepas tu dal ni disukun lah, ya, lepas tu ghain diikuti dengan alif dan diikuti dengan mim, ya. Ini kita menulis tanpa baris lah, ya, sebab dia bukannya kalimah Al-Quran, jadi kita tak perlu bariskan, dia kalimah Arab saja, bahasa Arab. Jadi kita menulis idgham. Kemudian bila tu apa maksudnya? Adalah kalau kita bariskan ba tu baris bawah diikuti dengan lam dan alif. Lam alif ini sama dengan lam alif yang kita bincangkan sekarang ni, dia adalah harfun nafi, ya, ataupun harfun nafiah. Bila bi itu maknanya dan, la tu tidak, ya, maknanya dengan tidak. Idgham bila, lepas tu gunnah. Gunnah ghain diikuti dengan nun yang bertasydid, kita tadi, lepas tu ta marbutah yang bermakna dengung, ya. Idgham bila gunnah. Ya, so apakah yang dimaksudkan idgham bila gunnah? Idgham maknanya memasukkan ataupun kemasukan, sebab dia dalam bentuk isim tu, ya. Idgham maknanya kemasukan dalam bentuk isim masdar, ya, berbenau. Kemasukan. Bi ialah dengan, la ialah tidak, gunnah dengung. Maknanya kemasukan tanpa dengung. Itulah dimasukkan idgham bila gunnah, ya. Jadi kalau kita nak bantukan dengan tag kat sini pun boleh jugalah, ya. Kita ambil teks dalam annotation ni, kita boleh ini sebagai imbasan balik kemasukan. Tanpa. Ya, kalau kita nak literally maknanya dengan tidak. Dengan B itu dengan tidak. Ya, dengan tidak kita boleh juga tukarkan kepada tanpa. Ya. Gunnah ialah dengung. Kemasukan dengan tidak dengung. Ya. Yang lebih baik kita tukarkan dengan tidak ni menjadi tanpa, yang bawa erti yang samalah. Itulah yang dimasukkan idgham bila gunnah, kemasukan tanpa. Jadi apakah pengertian kemasukan, ya, kemasukan. So kita lihat balik kepada okey, ya, itu mana. Jadi kita balik semula kepada digital Quran tadi di sini, ya. Kemasukan tanpa dengung, kita boleh alis ini untuk menunjukkan kepada aspek tajwidnya. Jadi kita pergi kepada, kita tarik dia ke sinilah, ya, itu dia.
kemasukan tanpa dengung. Yang perlu kita mengenalnya, ya. Kita ambil sikit masa untuk berkongsikan ilmu tajwid di pagi ni yang melibatkan la yang bertasydid. Jadi apa yang dimasukkan kemasukan tanpa dengung, ya? Apabila terlibat dengan tanwin bertemu dengan lam. So kita gunakan arrow untuk menerangkan, ya, perbahasan kita. Kita ambil warna hijau. So kemasukan tu ialah di dalam tanwin, ya, apa yang dimasukkan tanwin? Ya, tanwin ialah dua baris, ya, dua baris tu dia dimasukkan tanwin. So dan di dalam setiap tanwin yang mempunyai dua baris, baris yang kedua adalah menunjukkan ataupun mewakili nun sakinah, ya. Pada asal kalau satu baris dia uh, lulumati. Kemudian bila ditanwinkan T tadi yang satu baris ditambah dengan nun yang sakinah. Ya. So dia tidak tulis nun sakinah selepas ta tu. So, cara penulisan ialah nun sakinah tu diwakili oleh baris yang kedua. Itu dipanggilkan kasrotain tu, ya. Kasrotain maknanya dua baris bawah. Dan baris yang kedua tu adalah sebenarnya huruf nun yang sakinah. Orang Melayu cakap nun mati, ya, tapi saya tak galakkan gunakan nun mati. Gunakan nun sakinah ataupun nun yang ditandakan dengan tanda sukun, ya. So apabila tanwin bertemu dengan lam, sebenarnya lebih spesifik ialah nun yang sukun bertemu dengan huruf lam. Lam yang berbaris atas yang kedua ni, ya. Ni. Lam yang kedua. Jadi nun yang sukun ataupun nun sakinah bertemu dengan lam. So bila nun sakinah bertemu dengan lam, berlakulah hukum idgham bila gunnah yang di mana nun tadi perlu dimasukkan ke dalam lam di dalam sebutan, di dalam bacaan lah maknanya, ya. Dalam tulisan tak boleh. Dalam tulisan kita tetap menulisnya ta ni bertanwin, ya, dan diikuti dengan lam yang baris atas, ya. So, maknanya pada asalnya lam tu tidak berbaris, tidak bertasydid. Apabila berlakunya idgham bila guna, jadi nun yang sakinah dalam baris kedua kepada tanwin tadi perlu dimasukkan, ya, ke dalam huruf lam tadi. Itulah dimasukkan dengan idgham. So kemasukan ni ialah kemasukan nun sakinah di dalam tanwin tadi kepada lam selepasnya yang berbaris fathah, ya. So apabila nun sakinah dimasukkan ke dalam lam secara sempurna. Sempurna itu apa maksud dia? Makhraj dan nun, makhraj dan sifat nun sakinah tadi semuanya dimasukkan sekali. Bila dia kata nun sakinah masuk tu bermakna apa? Semua aspek makhraj dia dan sifat-sifat dia, ya, dimasukkan ke dalam lam, termasuk sifat dengung. Sebab nun sukun ataupun nun sakinah mempunyai sifat gunnah, ya. Sebab nun sukun adalah huruf hijaiyah yang dalam kumpulan al-khayshum. Al-khayshum tu maknanya bila menyebut nun yang sukun tu, suara dan udara yang kita keluarkan untuk menyebutkan huruf tu akan naik ke atas melalui rongga hidung, ya. Dia melalui rongga hidung. Itu dia panggilkan nun khayshum. Dia mengambil sifat khayshum yang mengeluarkan sifat dengung. Jadi sifat dengung ni apabila berlaku dalam hukum idgham tanwin bertemu dengan lam. Jadi sifat dengung tu
tidak dikekalkan. Dia dimasukkan ke dalam lam. Itu dipanggilkan idgham kamil. Ya, idgham yang sempurna. So bila berlaku idgham yang sempurna tu, jadi lam tu akan ditandakan dengan tasydid. Ya, dua aspek yang kita lihat. Ya. Okay, iaitu terdapatnya dua huruf di dalam tempat yang sama lam tu, dan pada masa yang sama kesempurnaan kemasukan sifat dan makhraj huruf tadi, maka dia akan ditandakan dengan tasydid. Itulah tasydid itu mewakili dua perkara, ya. Terdapatnya dua huruf di satu tempat, iaitu di tempat lam tu. Kemudian kesempurnaan makhraj dan sifat-sifat huruf yang dimasukkan dalam konteks ini, sifat huruf nun sakinah ke dalam lam tadi, maka dia tandakan dengan tasydid. Lam tu, itulah, ya, kalau ada siapa yang bertanya kita kenapa, apakah yang dimaksud dengan tanda tasydid, ya, iaitu terdapatnya dua huruf nun dengan lam pada masa yang sama, sifat dan huruf nun tadi, nun sakinah tadi dimasukkan secara sempurna, ya. Kadang-kadang idgham juga tidak dimasukkan secara sempurna. Kalau idgham tu tidak dimasukkan sempurna, kita akan dapati walaupun terdapat dua huruf, ya, tetapi dia tidak ditandakan dengan tasydid. Itulah yang dimasukkan dengan lam yang bertasydid. Apabila kita menulis nanti lam tadi, kita mesti faham apa yang kita sebenarnya tuliskan, ya. Itu sedikit sebanyak kita mengenal penulisan la sini yang terdapat tasydid kepada huruf lam, ya, di atasnya. Dari segi pengenalan kepada huruf, dari segi tasrif dan juga nahu dia, soroh dan nahu, kita lihat di sini juga dibantu kepada kita, iaitu dikatakan kat sini ialah la ni ialah dikata partikel negatif. Betul, ya. Partikel itu bahasa Melayu yang dipinjam daripada bahasa Inggeris lah, ya. Bahasa Inggeris dia negative particle. Atau bahasa Arab dia harfun nafiah. Harfun nafiah. Apa makna partikel negatif ni? Ialah kata huruf yang menidakkan, ya. Satu kata huruf yang menidakkan. Kalau kita bantukan dengan tag di sini, supaya kita lebih kata huruf tu dalam bahasa Arab dia lah harfun lah, huruf penidak, penidak yang berfungsi menidakkan apa-apa saja kalimah selepasnya, dia akan nafikan. Itu dimasukkan kata huruf penidak, ya. Kalau bahasa kita masukkan segi Arab dia ialah harfun nafiah. NAA sebab ada dalam Jawi dia, nafiah ni dia ada alif mat. Selepas nun tu kita tuliskan dua A, ya, nafiah. Itulah yang dimasukkan dengan partikel negatif, ya, yang dikata dikongsikan dengan kita di sini, ya. Harfun nafiah, bahasa Melayu dia kata huruf penidak. Dan makna dia tidaklah, ya. Bawah di sini pun ada diberikan tidak, mana dia tidak. Jadi la adalah tidak. Jadi dia menidakkan apa saja pengertian kalimah yang selepasnya, ya. Kita sebelum ini
kita berjumpa juga la, ya, selain daripada la, yang ini kita juga jumpa di dalam Al-Quran, la dalam bentuk yang kita panggil la nafiah lil jinsi, ya, dalam ayat kedua surah Al-Baqarah tu. Zalikal kitabu la raiba fih. La raiba fih itu la juga, ya. Tetapi la itu kita panggil dia la nafiah lil jinsi, yang menafikan semua jenis-jenis, ya, jenis-jenis yang berkaitan dengan kalimah selepasnya. Itu dipanggil la nafiah lil jinsi. Dan sini konteks ini dia bukannya la nafiah lil jinsi, tapi dia hanya la nafiah yang menidakkan makna ataupun pengertian apa-apa saja kalimah yang selepasnya. Dalam konteks ini, kalimah yang selepasnya ialah yubasirun. Yubasirun ni membawa erti mereka melihat. Jadi dinafikan oleh la. Jadi akan membawa erti tidaklah mereka melihat ataupun mereka tidak melihat. Itulah dia berfungsi la nafiah. Dia akan nafikan. Mereka melihat dinafikan oleh la. Jadilah tidaklah mereka dapat melihat. Dalam konteks ayat itu kita akan terjemahkan tidaklah dapat mereka melihat. Okey. Itu dipanggil apa? Maklumat yang kita kongsikan daripada digital Al-Quran ini. Seperti biasa, kita simpan dia untuk kalau kita nak buat perkongsian selanjutnya. Kita cuba lihat daripada apa? Korpus pula. Ya. Kita lalu gunakan dua bahan ini untuk membantu kita membuat pengenalan awalan sebelum kita menerangkan, ya, dua-dua kalimah. Sekali ini rangkaian dua kalimah ni kita panggil rangkaian dua kalimah yang mengakhiri ayat ni. Kita tengok corpus.com, Al-Quran corpus.com lah kata apa tentang la ni. Ya, kita pergi ini seperti biasa kita pilih Al-Baqarah ayat ke-17. Ini 17 dan tekan go. So dia akan paparkan semua kalimah di dalam ayat itu dan kita terus kepada yang ujung la di sini, ya. Kita tekan di sini untuk melihat maklumat yang dikongsikan untuk kalimah la sini, ya. Ini dalam bahasa Inggeris lah, negative particle, ya. Makna dia sini dia kata not. Apa lagi? Ini dia kata harfun nafi. Dua-dua boleh, ya. Harfun nafi ataupun harfun nafiah, ya. Dua-dua boleh digunakan, ya. Sebab nafiah tu menunjukkan dia satu kalimah. Kalimah ni mengambil ciri yang muannats. So boleh kita gunakan nafiah juga. So tidak salah, ya. Kalau guna harfun nafi pun boleh ataupun harfun nafiah, ya. Okey. So maklumat dia sama dengan yang dikongsikan dalam digital Al-Quran tafsir dan perkata ni. Cuma sini bahasa Inggeris lah. Kalau kita nak tukar bahasa Melayu, kita dah right click dekat mouse tu, kita translate to Melayu ni. Translate to Melayu tu dia translate lah. Cuma Quran.com ni dia pelik sikit. Sebab apa? Dia akan translatekan partikel tadi kepada zarah, ya, sebab dia gunakan Google Translator. Tapi yang lebih tepat kita kata partikel negatif, ya, ataupun kata huruf penidak. Itu yang lebih yang lebih tepat lah, ya. Okey. Itu untuk perkongsian kita hari ini, dan besok kita akan sambung terus kepada Yubasirun. Ya, Yubasirun tu mungkin kita akan mengambil masa 2 hari lah, ya. Pertama kita akan mengenal jenis dia, wazan dia dan sebagainya. Lepas tu kita akan buat pembentukan kalimah, ya, Yubasirun tu, supaya kita mengenal dia
jenis dan wazan yang digunakan dan siapakah fa'il di dalam kalimah tu ya. Okey, cukup untuk hari ini. Kita uh, akan sambung besok kepada Yusirun. Lepas tu kita akan kupaskan, terjemahkan dia sekali sebab dia mesti diterjemahkan sekali ya. Dengan la ni kita tak boleh asingkan dengan Yubsirun tu ya. Kita akan, sebelum tu kita akan buat pembentukan kalimah Yusirun dan kita akan akhirikan terjemahan tu dengan memasukkan la sebelum Yubsirun yang memberi erti tidaklah mereka melihat, maknanya disebabkan dua perkara yang kita telah lihat sebelum kalimah ni, zahaballahu binurihim, lepas tu wa tarakahum fi dhulumati, tu menyebabkan mereka la yubsirun. Itulah konteksnya di dalam ya mengakhiri ayat itu. InsyaAllah kita akan sambung pagi besok seperti biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.